أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ممن ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dan di akhir bulan Rabiul Awal dan masuk kepada bulan Rabiul Tsani ataupun Rabiul Akhir, di mana bulan Rabiul Tsani mengandungi beberapa kisah yang di zaman jahiliyah dipanggil Wabsan. Bulan Rabiul Tsani disebut sebagai Wabsan, yakni bulan yang berkilat. Kerana bulan ini di antara bulan masyarakat Arab jahiliyah berperang, terdapat banyak peristiwa yang besar yang kadang-kala peristiwa tersebut kalau diceritakan merupakan satu perkara yang tidak baik kepada umat Islam, tetapi sebagai pengajaran dan juga iktibar serta masalah ijtihad, maka berlaku di dalam bulan Rabiul Akhir ini satu peristiwa yang disebut sebagai peperangan Jamal. Jamal merujuk kepada unta. Peperangan yang berlaku di antara Sayyidatina Aisyah bertembung dengan Sayyidina Ali, hasil daripada ijtihad yang berbeza, yang ada kaitan dengan pembunuhan Sayyidina Uthman. Ini berlaku dalam bulan Rabiul Tsani ataupun Rabiul Akhir. Ketika Sayyidina Uthman dibunuh, maka orang menggeledah, digeledahnya rumah Sayyidina Uthman. Tidak ada harta rumah Sayyidina Uthman. Tidak seperti mana bin Ali di Tunisia, penuh dengan harta. Rumah Sayyidina Uthman, khalifah, tak ada apa yang ada. Mereka pecahkan satu almari. Yang ada pada almari itu ada satu kotak. Dalam kotak tersebut, mungkinlah orang menganggap bahawa ini mungkin ada emas, mungkin ada berlian, cincin berlian boleh jadi. Kotak tersebut dipecah. Tidak ada apa yang ada di dalamnya, melainkan sekeping kertas. Merupakan wasiat Sayyidina Uthman, di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Sayyidina Uthman bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan hamba-Nya. Dan di atas dasar itulah Sayyidina Uthman hidup. Alaiha ahya.
Wa 'alaiha amut, di atasnya itu adalah aku hidup, dan di atas dasar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah Sayyidina Osman mati, dan di atas dasar inilah Osman akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian itu benar. Sesungguhnya janji Allah benar, sesungguhnya syurga benar. Neraka pun benar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan hamba-hambanya yang muttaqin ke dalam syurga. Inilah di antara kandungan isi kandung wasiat yang ada dalam kotak di rumah Sayyidina Osman. Tak ada barang, tak ada emas, tak ada apa. Inilah pemimpin zaman dahulu. Dan inilah juga yang berlaku kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan bumi Palestin daripada cengkaman Kristian pada waktu itu, tentera salib. Di mana dalam tiap-tiap peperangan Salahuddin Al-Ayyubi akan bawa kotak. Di mana sahaja medan peperangan ada, dia akan bawa kotak. Menyebabkan semua orang tertanya-tanya apa dalam kotak ni. Mungkin emas, mungkin harta, mungkin kekayaan. Ini menjadi tanda tanya kepada tenteranya. Sehinggalah apabila Salahuddin Al-Ayyubi wafat, maka kotak tersebut diambil. Dan nak lihat apa yang ada dalam kotak tersebut. Apabila kotak tersebut dibuka, dalam kotak tersebut ada 3 benda. Yang pertamanya surat wasiat, yang kedua kain kapan, dan yang ketiganya tanah. Lalu orang buka surat wasiat, dia kata sesungguhnya kapan kalau aku mati, kapan kalau aku dengan kapan yang ada di dalam kotak ini. Kerana kapan ini aku telah pembawa, telah aku pakai ketika mengerjakan haji dan telah dibasuh dengan air Zam-Zam. Adapun tanah ini adalah menjadi saksi bahawa setiap pertemuan aku dengan musuh akan ku ambil segenggam tanah di situ. Lalu dimasukkan di dalam kotak, dan seandainya aku mati, bancuhlah tanah tersebut, jadikanlah dia ketul-ketul tanah, kemudian letakkanlah di bawah, jadikan dia bantal di dalam kubur aku. Ini sahaja surat wasiat yang ditulis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tak ada juga meninggalkan harta benda yang banyak. Jadi dalam bulan inilah berlaku peristiwa kerana silap ijtihad di kalangan sahabat. Maka ini juga boleh berlaku dalam masalah ijtihad kerana ada kaitan dengan peristiwa Hudaibiyah, di mana Nabi SAW keluar bersama dengan sahabat hampir 1,000 orang untuk melakukan umrah. Setiba sahaja Nabi di Hudaibiyah, Nabi disekat. Puak musyrikin tak benarkan Nabi dan juga sahabat masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW mengutus Sayyidina Osman untuk mengadakan perjanjian dengan puak musyrikin Mekah. Tiba-tiba khabar terdengar bahawa Sayyidina Osman dibunuh. Lalu Nabi SAW berbai'ah dengan sahabat. Nabi letak tangan kanan dia, sahabat semua letak. Nabi letak tangan yang atas sekali ni, tangan kiri dia, dia kata ini tangan Osman. Maka berbai'ah setia dengan Nabi tidak akan pulang ke Madinah, melainkan darah Sayyidina Osman mesti dibalas. Apabila puak-puak musyrikin dengar bai'ah ini, tahu, lalu mereka membebaskan Sayyidina Osman. Mengapa Nabi SAW berbai'ah? Berlakunya bai'atul Ridwan ataupun bai'atul tahta syajarah di antara lain kerana Sayyidina Osman. Tapi Sayyidina Osman khabar angin sahaja yang dia dibunuh, kemudian dia dibebaskan. Apabila berlaku Sayyidina Osman betul-betul dibunuh, maka apa tindakan Sayyidina Ali yang menjadi khalifah pada waktu itu?
Walaupun banyak kitab-kitab menyatakan ijtihad Sayyidina Ali betul. Sebab dia khalifah, dia pemimpin. Tetapi sebahagian lagi sahabat menyatakan mengapa tidak bertindak awal seperti mana Nabi SAW berbai'ah dengan sahabat-sahabat apabila dengar kematian Sayyidina Osman. Kabangin. Nak menunjukkan bahawa Nabi SAW bertindak cepat. Bila dengar cerita Sayyidina Osman terbunuh ketika dihantar untuk berbincang di Mekah. Jadi oleh kerana itu Aisyah berkempen. Berlakulah kempen. Tentera Aisyah sekitaran 30,000 orang. Tentera Sayyidina Ali 26,000 orang. Tentera Aisyah di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Tentera Sayyidina Ali pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka berlakulah peperangan Jamal yang mengorbankan banyak sahabat di sebelah Ali dan juga di sebelah Aisyah ini. Ini berlaku. Kemudian dalam bulan ini juga berlaku penyerahan kerajaan daripada Alawiyin. Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ni selepas Sayyidina Ali ayahnya dibunuh syahid, maka orang angkat Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan sempat memerintah selama 6 bulan, lalu dia serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah ni juga pernah berperang dengan Sayyidina Ali. Tetapi pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir ini, Sayyidina Hasan menyerahkan kerajaannya kepada Sayyidina Muawiyah dan akhirnya menjadikan satu disebut sebagai Amul Jamaah, tahun Jamaah, yang menghimpunkan yang sebelum ni berbalah, akhirnya duduk di bawah satu khalifah di zaman Muawiyah. Kemudian selepas daripada itu, dalam bulan yang ini, bulan yang sama tapi tahunnya berbeza-beza, maka resam kepada pemilihan jawatan khalifah ini, umpamanya Nabi SAW wafat. Nabi tak pernah tunjuk sesiapa akan menjadi penggantinya, maka berlakulah perbincangan berkenaan siapakah yang layak menggantikan Nabi SAW. Akhirnya berlakulah persetujuan dengan melihat, mengira dan juga menilai betapa Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi SAW yang paling banyak Nabi SAW lepaskan jawatan kepadanya, di antara menjadi imam, menjadi peneman Nabi SAW di dalam hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Kemudian di atas dasar itulah akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyatakan al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu mestilah di kalangan Quraisy. Maka pada waktu itu Sayyidina Umar di antara mula berbai'ah kepada Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan Nabi SAW disebut sebagai khalifah. Wafat sahaja Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq mengambil pandangan-pandangan sahabat untuk melantik Umar. Ramai yang terkejut. Umar ini boleh dilantik seorang yang keras, yang kasar. Tetapi ada di antara yang menyokong. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq melantik Umar. Kemudian Abu Bakar Umar Ibn Al-Khattab apabila dia ditikam, maka ketika itu dia memutuskan cara untuk melantik penggantinya dengan dipilih beberapa orang sahabat. Beberapa orang sahabat untuk memilih siapakah yang layak menjadi pengganti Umar. Jadi di antara sahabat itu ramai yang menarik diri, akhirnya tinggallah Ali dan juga Osman. Jadi bila tinggal Ali dan juga Osman ini ada dua, maka sahabat pergi turun tanya ke pasar-pasar ini, siapakah yang layak memimpin kita. Masuk survey tengok. Maka inilah juga kaedah pilihan raya sebenarnya, tapi zaman dulu tak mangkah. Ambil pungut suara. Maka pada hari yang ketiga, sahabat naik ke atas mimbar dan memaklumkan bahawa pengganti Umar adalah Sayyidina Osman. Dan ketika Sayyidina Osman dibunuh, maka Sayyidina Ali terus diangkat. Diangkat menjadi pengganti kepada Sayyidina Osman.
wafatnya, syahidnya Sayyidina Ali, kemudian orang terus berbai'ah kepada anaknya Hasan. Kemudian 6 bulan, Hasan serahkan kerajaannya kepada Muawiyah. Dan zaman Muawiyah selepas daripada itu, dia menjadi warisan. Tak ada lagi. Tidak ada dah nak cari siapa-siapa, kerana Muawiyah memandangkan bahawa benda ini akan menjadi pebalahan di kalangan rakyat. Akhirnya Muawiyah meletakkan anak dia. Lepas je mati Muawiyah, naik Yazid bin Muawiyah. Yang sebahagian ulama menyatakan Yazid ni digelar sebagai fasik, jahat. Pernah membawa anjing-anjing dia bawa masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafatnya Yazid, anak dia pula nama Muawiyah. Sekali lagi, ayah dia Muawiyah, anak dia pun Muawiyah. Naik Muawiyah ni orangnya zuhud, baik. Tak berapa lama dia tak berapa lama naik, akhirnya dia serahkan kepada rakyat untuk memilih siapakah yang layak memimpin. Jadi ini sejarah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pemerintahan itu ada 5. Yang pertamanya pemerintahan Nabi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya pemerintahan ala minhajin nubuwah, yakni khulafa ar-rasyidin. Kemudian seterusnya kerajaan yang akan dipimpin oleh kerajaan mulkun adun, raja yang diwarisi. Pemimpin itu diwarisi daripada ayahnya, tahtanya. Ini berlaku bermula daripada Muawiyah, zaman Amawiyah, sampailah kepada Abbasiyah, dan seterusnya berlakulah kerajaan anak beranak ni. Selepas daripada itu Nabi SAW menyatakan, kemudian daripada itu akan lahir mulkan Jabariyah. Mulkan Jabari, yakni pemimpin pemerintah yang diktator, yang zalim, yang memerintah di atas dasar kezaliman. Orang takut kepadanya. Syed Qutb pernah menyatakan bahawa orang yang zalim tu seorang je, pemimpin tu je. Kemudian penyokong-penyokongnya ikut je. Tetapi manusia, dia umpama kuda belang. Kuda belang tu kadang-kadang nampak beratus-ratus ekor. Singa seekor je kalau dia pakat ramai-ramai terajang ke singa tu. Kalah singa. Tapi tak. Singa tu bergerak je, lari belaka. Jadi tak ada benda lah. Tukang kejar seorang, tukang lari seorang molek. Jadi dengan sebab itu, Syed Qutb menyatakan bahawa kerajaan yang zalim itu seorang je. Yang zalim itu biasanya seorang, tak ramai. Maka dengan tidak ramainya sepatut boleh ditumbangkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan bahawa dengan tidak ramainya yang melakukan kezaliman, tetapi orang takut. Mungkin kerana kekuasaan. Sebab itu Allah Ta'ala meletakkan bahawa manusia jadi zalim kerana 3. Yang pertamanya kerana kuasa. Kerana kuasa. Seperti mana Fir'aun. Yang ada kuasa, lalu dia menjadi zalim. Yang keduanya kerana pangkat. Allah Ta'ala buat cerita Haman. Siapa dia Haman? Haman ni di antara arkitek, menteri perumahan zaman Fir'aun ni. Tukang buat bangunan. Jadi oleh kerana itu, dia ada jawatan, menjadikan dia zalim. Yang ketiganya kerana harta banyak. Seperti mana Qarun, yang Allah Ta'ala buat kisah dia, dia kaya. Sebab itulah bila kaya, dia boleh beli mahkamah, dia boleh beli. Dia boleh beli polis pun boleh beli. Dia boleh beli segala-galanya bila dia kaya. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan yang keempat melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerajaan yang zalim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan selepas daripada itu yang kelima, kerajaan yang akan tertegak di atas dasar minhaj ala minhajin nubuwah, yakni mengikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kalau ikut ramalan daripada ulama-ulama Islam di Timur Tengah, dia kata inilah zamannya. Dengan kebangkitan Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita dengan kemenangan-kemenangan Islam di negara-negara Timur Tengah.
Jadi dengan sebab itulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat disaksikan oleh kita. Dan dalam bulan Rabiul Akhir ini banyak kisah-kisah di dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah berkenaan dengan peristiwa-peristiwa peperangan, pemerintahan dan seumpamanya. Maka ini di antara beberapa peristiwa yang ada dalam bulan Rabiul Akhir. Jadi kita kembali kepada pengajian kitab kita, kepentingan beriman kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, daripada kitab Tauhid, kitab Tauhid yang diperakui oleh fakta sains oleh Syekh Abdul Majid bin Aziz Az-Zandani. Dalam muka surat 143, kepentingan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia kepentingan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita baru saja menyambut Maulidur Rasul. Seluruh orang menyambut Maulidur Rasul. Jadi beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini satu benda yang menjadi kepentingan kepada manusia. Kita kalau tak beriman, tak luak. Yang menjadi masalahnya, kita kalau tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam riwayat Anas bin Malik, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya mata sa'ah. Ya Rasulullah, bilakah kiamat? Nabi tanya balik dia, ma'adatta laha. Apa yang kamu bekal? Apa yang kamu persiapkan diri kamu untuk berhadapan dengan hari kiamat? Nak tanya-tanya hari kiamat ni bekalan ada ke tak? Lalu laki-laki tersebut kata, la syai', tak ada bekalan, illa melainkan anni uhibbullaha wa rasulah, melainkan aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya bila kiamat. Nabi jawab, apa yang kamu cadangkan, yang kamu sediakan untuk berhadapan dengan kiamat? Dia kata tak ada, melainkan aku cinta kepada Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan hidup bersama dengan orang yang kamu kasihi. Kamu akan tinggal bersama orang yang kamu kasihi. Kalau kamu kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan duduk dengan Nabi dan syurga. Kalau kamu kasih kepada Abu Lahab, maka duduk dalam neraka. Jadi begitulah kiasannya kepada benda-benda yang lain. Kalau kasih kepada si fulan ambil si fulan, tengok si fulan tu jenis pasal mana. Nampak kita tak menghukum, tetapi kadang-kalanya manusia boleh menilai. Sebab itulah biasa kita nampak orang bancuh air si gula banyak-banyak, kita tahu dah manis, tak rasa. Nampak dah manisnya. Kalau dia si garang, jadi masin. Jadi manusia ada penilaian di segi zahirnya, seperti mana Ibn Mas'ud menyatakan nahnu nahkumu, bahawa kita akan menghukum seseorang itu bizawahir, secara zahir. Wallah yatawallas sarair, adapun yang belakang daripada itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas bin Malik, fama farihna bi syai', farahna bi qaulin nabi anta ma'aman ahbabta. Kata Anas bin Malik, kami rasa gembira, sangat-sangat gembira apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kamu akan hidup bersama dengan orang yang kamu kasihi. Ini di antara yang menjadi kegembiraan sahabat mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sahabat Nabi mereka adalah manusia yang mencintai Nabi. Termasuklah seorang muslimat. Ketika baliknya sahabat tentera-tentera Islam daripada peperangan Uhud, seorang perempuan, suami dia mati, adik-beradik dia mati, kemudian ayah dia mati, ada kata anak dia pun mati, mati belaka. Bila-bila sampai saja tentera, perkara yang ditanya, ma fa'ala Rasulullah, apa yang sedang dibuat oleh Nabi sekarang ni, sihat ke macam mana Nabi? Dia tak tanya suami dia, dia tak tanya anak dia, tak tanya abang dia, adik dia, tak tanya. Dia tanya Nabi macam mana. Lalu sahabat-sahabat kata khairan, Nabi baik saja. Walaupun dalam peperangan Uhud, Nabi dapat cedera, cedera yang parah.
Tapi sahabat kata khairan sebagai doa. Baik. Wa bihamdillah, dia dengan pujian Allah Subhanahu wa taala, kama tuhibbin, seperti mana yang kamu cinta pada Nabi, maka macam itulah Nabi masih hidup lagi. Faqalat, lalu wanita ni kata, aruni, tak nak dengar saja. Aruni, lihat ke aku, mana Nabi? Tak puas hati dengar je. Nak tengok sendiri. Hatta anzura ilaih, sehingga aku boleh lihat kepada dia. Sehinggalah dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Lalu wanita ni kata, kullu musibatin ba'daka jalal. Semua musibah, apa yang terkena kepada aku, suami mati, anak mati, adik-beradik mati, menjadi ringan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini di antara kecintaan seorang muslimah yang dinyatakan seperti mana yang diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat yang menceritakan betapa cinta dan kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala-galanya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah aku, faqad ahabbani, maka dia telah mengasihi aku. Wa man ahabbani, siapa yang cinta kepada aku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan hidup bersama aku dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi daripada Anas bin Malik. Di sini menunjukkan bahawa cara nak cinta kepada Nabi mestilah mengikut contoh Nabi, sunnah Nabi. Apa dia sunnah Nabi? Di antara sunnah Nabi yang paling besar, menegakkan negara Islam, memberi kuasa kepada Islam. Yang Allah Ta'ala menterjemahkan makna huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan bil huda, dengan hidayah dan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kullih, supaya dapat mengatasi, mengalahkan agama-agama yang lain. Maknanya Islam nak menang, Islam nak berkuasa, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan sunnah Nabi yang besar adalah sunnah yang terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, menegakkan sebuah negara Islam yang berperlembagaan ke Al-Quran dan juga sunnah. Ini di antara yang besar, projek yang besar yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam Al-Quran, liyuzhirahu ala dini kullih, supaya Islam boleh mengatasi agama-agama yang lain. Jadi kepentingan kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soalannya dia kata, apakah kepentingan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapan di antara dia kata, tanpa mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada kita. Kalau kita tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita tidak beriman kepadanya, kita akan diharamkan daripada mendapat hidayah. Anda tak kenal Nabi, maka nak dapat hidayah Allah Subhanahu taala cukup payah. Memang payah nak dapat hidayah, melainkan kena kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Taala bukan hanya sekadar menceritakan kerja Nabi, tetapi batang tubuh Nabi diceritakan dalam kitab Taurat dan juga Injil. Nabi tidak terlalu tinggi, Nabi tidak terlalu rendah, kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan, muka Nabi tak bulat sangat, muka Nabi sallallahu alaihi wasallam bujur-bujur sirih begitu dalam bahasa kita. Kemudian hidung Nabi mancung, pipi Nabi tidak cengkung, tidak tembang. Kemudian mulut Nabi luas sedikit yang tidak aib. Gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam putih, terdapat sedikit jarang. Apabila Nabi bercakap, keluar cahaya-cahaya daripada celah gigi Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam waktu gelap seperti mana dia melihat. Dia lihat waktu gelap itu cerah seperti mana ia melihat pada waktu siang. Pada waktu malam Nabi melihat seperti mana siang. Tidak ada gelap bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kening Nabi dikatakan hampir-hampir bersambung. Dahi Nabi luas sedikit, kepala Nabi besar sedikit banding dengan tengkuknya, badan Nabi sasa. Kemudian diceritakan sifat-sifat. Itu di antara perkara-perkara yang sahabat-sahabat Nabi riwayatkan. Sehingga kan Sayyidina Ali menyatakan, aku pernah melihat Nabi memakai baju yang berwarna merah pada waktu malam yang bulan terang. Pada waktu itu aku lihat bulan, aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup cantik wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi maknanya yang tu di segi tubuh badan, fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kena lihat juga. Nak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena tahu tugas Nabi. Apa tugas Nabi? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara tugas Nabi, yang pertama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang telah pun ada pada manusia, Nabi tolong sempurnakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan juga di antara lain adalah untuk membawa manusia. Membawa manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengenali akan kehidupan apa sebenarnya projek Allah Taala jadikan kita. Sebab itu kena fikir ke mana kita nak pergi dan sebab apa kita lahir ni. Sebab itulah seorang raja, cerita seorang raja dengan 3 orang khadam. Dia panggil 3 orang khadam, dia kata ambil guni. Beri seseorang guni, lalu dia kata penuhkanlah guni ini dengan buah-buahan. Pergi masuk ke kebun aku, penuhkanlah dalam guni ini buah-buahan. Jadi pergilah khadam 3 orang ni ke kebun raja yang luas. Lalu laki-laki yang pertama, dia kata boleh jadi raja suruh isi dalam guni ni, nak beri kepada dia makan. Jadi laki-laki yang bijak, yang cerdik, yang memikirkan masa depannya, lalu dia masak, dia petik buah yang cantik-cantik, buah yang segar-segar, terpaksa panjat-panjat lah nak dapat buah yang baik, diisikan penuh dalam guni. Laki-laki kedua kata, takkanlah raja nak makan suruh kita ni, dia banyak lagi pelayan dia. Jadi mungkin dia nak uji saja. Jadi oleh kerana laki-laki kedua ni, dia tak bijak mana, dia tak mikir masa depan, dia pengkutip buah bawah-bawahnya. Buah hak buruk-buruk masuk dalam. Laki-laki yang ketiga kata, raja bukan nak tengok pengguni ni. Dia bukan nak tengok guni ni, dia suruh je nak uji kita tengok. Nanti kita bawa penuh je. Dia tengok daripada jauh, adalah isinya. Akhir dia pun isi rumput, isi daun-daun je. Ini, 3 laki-laki ni dah penuh guni masing-masing, lalu balik, bertemu dengan raja. Lalu raja perintahkan kepada pengawal-pengawal, dia kata 3 orang ni pergi penjara, duduk dalam hutan, penjara. Jangan beri makan, makanan dia hak dalam guni itulah. Jadi laki-laki hak pertama, tak apalah, buah penuh. Bolehlah hidup dalam penjara 3 bulan. Laki-laki yang kedua, tak dan 3 bulan, buah buruk kotik. Buah buruk, tak dan kotik. Nak makan lama. Padan 2 bulan mati lepas tu. Yang ketiga pula rumput lagi lah pula. 3 hari 4 hari mati. Jadi begitulah keadaan kiasan hidup kita di atas muka bumi ni, nak buat bekal masuk dalam kubur. Kalau lah buat masuk dalam kubur, daun-daun je, tak ada benda lah. Kena sebat lah dalam kubur. Jadi dengan sebab itulah berbekallah kamu, kerana perjalanan untuk menuju ke akhirat ni jauh. Perjalanan jauh berhajatkan bekal yang banyak. Kalau nak berjalan naik kereta jauh, maka kereta kena isi minyak banyak. Jadi begitulah juga perjalanan jauh menuju ke Allah, kepada Allah Subhanahu taala, nak tumbuh kepada Allah, bertemu Allah di padang mahsyar nanti. Perjalanan yang jauh, manusia duduk dalam kubur pun dah lama, maka dengan sebab itulah berbekalah, wa tazawwadu, berbekalah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana dia kata bahawa tanpa kita beriman kepada Nabi, kita akan diharamkan daripada mendapat hidayah Allah dan kehidupan yang baik di dunia. Kerana dengan lafaz Muhammad Rasulullah inilah yang menjadi penghalal bagi syurga. Manusia tak akan dapat masuk dalam syurga melainkan mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah dia kata kita juga akan diharamkan daripada nikmat syurga yang kekal pada hari kiamat. Kerana dalam satu hadis Nabi, kata Nabi, uridat alayyal umam. Kata Nabi bahawa dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, satu riwayat menyatakan ini mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Nabi dan juga umat-umat. Nabi dan juga umat-umat dibawa lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, fa akhadhan nabi yamurru ma'hul ummah wan nabi yamurru ma'hun nafar. Lalu Nabi SAW melihat ada Nabi yang berjalan dengan seorang. Orang tanya siapa? Itu umat dia. Seorang je umat dia. Ada Nabi yang bawa masuk umatnya seorang ke dalam syurga. Kemudian kata Nabi, wan nabi yamurru ma'hul asyarah. Ada Nabi yang membawa 10 orang sahaja pengikut dia. Yang beriman. Hak lain boleh jadi mendustakan. Tidak mahu beriman kepada Nabi. Tak mahu beriman kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi. Melainkan 10 orang ini. Ada Nabi yang masuk syurga dengan 10 orang umat sahaja. Wan nabi yamurru ma'hul khamsah. Ada umat yang bawa 5 orang masuk ke dalam syurga. Wan nabi yamurru wahdah. Ada yang Nabi masuk ke dalam syurga. Dia seorang je. Tak ada pengikut. Ada. Berlaku. Fanazartu faiza aswadun kathir. Tiba-tiba aku lihat satu sudut. Lalu aku bertanya kepada Jibril, haulai ummati, adakah dia itu, mereka itu adalah umat aku? Jibril kata, la, dia bukan umat engkau. Walakin unzur ilal ufuq, tetapi lihat sebelah ini. Lihat sebelah ufuk. Fanazartu, lalu kata Nabi, aku lihat faiza sawadun kathir. Tiba-tiba aku lihat jumlah yang begitu banyak. Qala haula, Jibril kata, inilah umat kamu. Yang duduk di hadapan itu 70 alfan, ada 70,000. Qaddamahum, yang duduk barisan hadapan di kalangan umat kamu ni 70,000 orang. La hisaba alaihim, tidak ada hisab baginya, makna tak ada hisab. Tidak ada perhitungan, makna bangkit daripada kubur di padang mahsyar terus Allah Taala selesaikan urusannya, tak ada hisab. Wala azab, dan juga tidak mendapat azab. Ini manusia yang percuma masuk ke dalam syurga. Sehingga bangun seorang sahabat yang bernama Uqashah. Ya Rasulullah, doakanlah aku di kalangan mereka. Lalu Nabi SAW mendoakan kepada untuk Uqashah ini masuk di kalangan sab'una alfan, 70,000 ini. Bangun seorang lagi laki-laki Ansar, ya Rasulullah, doakanlah aku pula. Nabi kata, cukuplah Uqashah ini telah mendahului kamu. Maka dengan sebab itu, kata Nabi SAW, Uqashah ini telah mendahului kamu. Takut-takut kalau Nabi SAW doa ke orang ni, orang lain pula tak, orang lain pula tak. Jadi dengan sebab itulah Nabi SAW biarkan 70,000 ni siapa. Tapi kadang-kadang orang Melayu ni dia suka perasan gitulah. 70,000 tu kita lah boleh jadi sikit-sikit. Jadi nak beramal pun tak payah, berjuang pun tak. Kerana berasa boleh masuk dalam 70,000. Ini silap. Sayyidina Umar yang dijamin oleh Nabi SAW dengan syurga, Sayyidina Umar pun masih tak selesa lagi. Ketika Nabi SAW mengkebumikan Ibrahim, anaknya yang paling kecil, yang hidup 6 bulan. 16 bulan. Ibunya Maryah Al-Qibtiyah. Nabi memberi tunjuk ajar kepada Ibrahim yang telah pun meninggal. Lalu Nabi kata, wahai Ibrahim, kalau ditanya kepada kamu siapa Tuhan kamu, jawablah Allah. Siapa Nabi kamu, jawablah ayah kamu, yakni Muhammad. Sayyidina Umar ada belakang. Sayyidina Umar menangis. Bila menangis, Nabi kata, mabik, mengapa kamu wahai Umar, mengapa kamu menangis? Ni anak aku, sepatut aku menangis. Dia kata, aku dengar engkau baca tadi, engkau doakan untuk anak engkau tu, aku jadi sedih. Untuk budak kecil pun engkau ajar. Ni aku ni hak dah besar ni, maksiat banyak. Jadi siapa yang akan mentalkinkan aku? Siapa yang akan mendoakan aku? Menangis Sayyidina Umar. Walaupun dia dah dijamin oleh Nabi SAW dengan syurga. Begitulah juga di zaman dia menjadi khalifah, dia panggil Huzaifah ibn Yaman, yang memegang senarai nama orang-orang munafik. Dia kata, wahai Huzaifah, cuba belek-beleklah dalam kitab kamu dan tulisan kamu tu, takut-takut nama Omar ada tersenarai di kalangan orang munafik. Maknanya Sayyidina Omar walaupun dah dijamin, masih lagi berasa takut kepada sifat nifaq, berasa takut dengan riak dan seumpamanya. Ini di antara sahabat
yang dijamin. Kita hak tak jamin ni kadang-kadang rasa sedap je dah. Dengan berasa beramal ni. Jadi dengan sebab itulah perlu kepada kita untuk muhasabah diri. Jadi dengan sebab itulah siapa yang tidak mengenali Rasul utusan Tuhannya, siapa yang tidak mengenali Rasul utusan Tuhannya, mudahlah dia dikuasai oleh penipu, ahli sihir, diktator dan orang-orang yang zalim. Ini kata pengarang kitab ni, dia kata kalau tak kenal Nabi, sirah Nabi tak pernah belajar, tak pernah dengar, perjuangan Nabi pun tak jelas lagi macam mana, maka mudah kena tipu. Mudah kena tipu, orang mudah saja untuk menipu. Jadi dengan sebab itulah hari ini kepentingan mempelajari ilmu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja buat Nabi apa, supaya kita tidak tertipu dengan apa yang ada pada hari ini. Sebab itulah contoh yang terbaik adalah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Bacalah hadis-hadis mana pun, apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjurus kepada untuk mendaulatkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menurunkan surah Wad-Duha, wal laili iza saja. Apa maksud Wad-Duha? Demi waktu duha. Di mana wahyu pernah terputus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa ketika, ada kata 3 bulan. Wahyu tak turun, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam susah hati. Lama menanti, akhirnya Allah Taala turun Wad-Duha, demi waktu duha. Waktu duha ni waktu sepenggalah. Boleh jadi dalam bahasa kita pukul 8, 9, 10 gitu. Waktu duha ini, waktu duha ni dia tak akan duduk itu lama, dia akan pusing juga. Akhirnya dia akan bertemu dengan siang yang cerah, kemudian dia akan datang pula. Menunjukkan bahawa wahyu yang terhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan datang balik seperti mana waktu duha, akan kembali, akan pergi dan akan kembali semula. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira apabila menerima wahyu Wad-Duha ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah ini dan Nabi bertakbir pada akhirnya. Menandakan kegembiraan Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sepasal apa? Dia berasa rindu kerana lama wahyu tidak turun. Dan wahyu ini benda kalau ikut berat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami campakkan ke dalam hati kamu perkataan yang sangat berat, thaqil, yang berat. Berat ini 2 makna. Yang pertama, berat untuk dilaksanakan, susah berhadapan dengan masyarakat, sehingga kan kadang-kalanya dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana boleh jadi kamu tak mau nak berhadapan dengan pemimpin-pemimpin musyrikin, nak membacakan ayat yang mencela pemimpin-pemimpin, yang mencela Tuhan-Tuhan puak-puak musyrikin. Boleh jadi kamu berasa begitu. Jadi dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi ini sebagai penyampai. Masalah nak beriman tak beriman ini hanyalah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan manusia payah untuk ditipu. Lebih-lebih lagi di zaman Dajjal yang banyak ni. Nabi kata akan keluar di kalangan umat aku 30 Dajjal. Dajjal ni yang Nabi sebut 30. Yang pertama, Dajjal ni orang yang mengaku menjadi Nabi. Zaman Nabi Musailamatul Kazzab. Zaman Abu Bakar As-Siddiq, lahirnya Abul Aswad Al-Anasi. Kemudian lahirnya pula Sajjah. Sajjah ni siapa dia? Sajjah ini perempuan yang mengaku menjadi Nabi. Mengaku menjadi Nabi, akhir berkahwin dengan Musailamatul Kazzab. Suami Nabi, isteri pun Nabi juga. Dua-dua Nabi. Tetapi akhirnya Sajjah ini bertaubat dan menjadi manusia yang baik. Selepas daripada itu, Musailamatul Kazzab dibunuh oleh Wahsy. Kemudian Abul Aswad Al-Ansi dibunuh oleh Fairuz. Seorang laki-laki membunuh. Dan Abul Aswad Al-Ansi ini munculnya di Yaman, di Sana'a, dengan ilmu sihir yang tinggi. Kemudian lahirlah pula manusia-manusia yang mengaku menjadi Nabi.
Termasuklah perempuan di zaman khalifah-khalifah, banyak yang mengaku menjadi Nabi. Ditangkap. Khalifah tanya, kamu ni ya ke Nabi? Mana mukjizat? Apa dia wahyu? Dia kata, aku tahu apa yang ada dalam hati kamu. Kalau begitu, takbirkan apa yang ada dalam hati aku. Wanita tu kata, aku tahu hati kamu ni tak percaya aku ni Nabi. Hati kamu tu tak percaya aku ni Nabi. Betul juga. Cerdik dia. Jadi ditangkap. Dia bawa masuk ke dalam penjara. 2-3 hari bawa keluar. Tanya, wahyu dapat dah? Apa dia wahyu? Selama ni kamu duduk dalam penjara? Dia kata, wahyu tak turun dalam penjara. Malaikat tak masuk dalam penjara, kata dia. Ni hujah. Kemudian ada pula yang kena tangkap. Ngapa kamu jadi mengaku jadi Nabi? Sedangkan Nabi dah beritahu, la Nabi ya ba'di. Tidak ada Nabi selepas daripada aku. Dia kata, Nabi beritahu, la Nabi ya ba'di. Tidak ada Nabi laki-laki. Tetapi Nabi perempuan tak tentu lagi. Jadi aku Nabinya. Jadi bagai-bagai. Bagai-bagai cerita hak mengaku menjadi Nabi ni. Keluar daripada umat Nabi Muhammad ni 70 orang. Al-Kadzab, Ad-Dajjal. Kemudian juga lahir penipu-penipu. Sebab itu Nabi SAW beritahu, siapa yang baca 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, awal ataupun akhir, maka dia selamat daripada ditipu oleh Dajjal. Jadi Dajjal ni penipu lah. Penipu-penipu ni bukan hanya sekadar menjadi Nabi, mengaku jadi Nabi, kadang-kadang penipu dan sudut yang lain pun menipu. Jadi dengan sebab itulah kena baca surah Al-Kahfi ni, supaya kita tidak mudah ditipu. Hari ni macam-macam tipu. Kadang-kalanya tipu dengan duit. Kadang-kala tipu dengan bantuan. Tu bantuan ni menipu saja. Jadi dengan sebab itulah elakkan diri daripada ditipu dan jadilah manusia yang cerdik. Yang bijak, yang cerdik, seperti mana yang saya ceritakan Kalthum bin Aghar. Kalthum bin Aghar, yang ketika mana dia nak dibunuh, diberi 2 kertas. Suruh pilih 2 kertas. Sedangkan pada waktu itu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi telah menulis 2 kertas itu, bunuh. Maknanya pilih kertas ni untuk sama ada dia dibunuh ataupun tidak. Jadi 2 kertas itu bertulis dibunuh. Jadi kalau dia pilih hak ini pun kena bunuh, kalau hak ini pun kena bunuh juga. Jadi oleh kerana dia orang bijak, Kalthum bin Aghar, dia apabila hadir dan datang ke hadapan Hajjaj bin Yusuf, senyum je. Kerana Hajjaj dan hati dia boleh jadi, matilah dia ni. Kertas 2 bunuh. Oleh kerana dia bijak, orang cerdik, dia kata pilih salah satu di antara 2 kertas ini. Lalu dia ambil kertas, dia terus masuk dalam mulut dia, kunyah-kunyah telah. Raja pelik, ngapa kau makan pula kertas ni? Dia kata, aku pun tak tengok apa yang ditulis oleh kertas aku makan ni. Engkau pun tak tengok, wahai tuanku. Aku pun tak tengok, tak ada orang tengok. Semua orang tak tahu apa ditulis. Kalau nak tahu yang ini, maka kena buka kertas tu. Kertas satu lagi hak tak dipilih ni kena buka. Lalu bila buka situ bunuh. Makna kertas dalam ni tak bunuh. Padahal bunuh juga, tapi dah tak tengok. Ini cerdik, orang cerdik. Jadi cerdik ni lah di antara orang payah nak tipu. Sebab itu kisah dulu pun saya dah cerita, kisah bagaimana lelaki-lelaki di zaman raja sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada raja Parsi, Anushirwan, namanya Anushirwan, masyhurlah dengan kebijaksanaan, keadilan dia. Walaupun dia tidak Islam, dia Parsi, raja Parsi, tetapi keadilan dia sebut. Disebut kerana orang yang adil, walaupun dia kafir sekalipun, kalau dia adil, maka orang akan ceritakan kisah dia. Anushirwan, satu ketika dia mengidam nak makan ikan, tiba-tiba seorang laki-laki datang bawa ikan. Bila dia mengidam nak makan ikan, seorang laki-laki budak muda datang bawa ikan, dia gembira sangat. Lalu dia beri 4,000 dirham kepada laki-laki tersebut. Kemudian isteri dia kata, bisik kepada dia kata, tak bolehlah raja, apabila orang beri hadiah bayar. Esok dia akan menjadi ikutan kepada orang lain. Orang lain nak beri hadiah tunggu lama. Sebab apa nunggu? Sebab dulu dia tu beri hadiah dapat duit, kita beri hadiah tak dapat duit. Jadi takut berlaku begitu. Lalu kata isteri dia, kena ambil balik duit ni. Anushirwan kata, tak sampai hati, raja dah beri nak ambil balik.
Isteri dia kata tak apa, biar saya ambil balik. Kita letakkan syarat, pulangkan balik duit. Kalau dia kalah dalam soalan ni, dalam soal menyoal ni, kalau dia kalah, maka dia kena pulangkan balik duit 4,000 dirham. Jadi isteri Datuk, perancangan, dia kata gini, kita tanya kepada dia, ikan ni jantan ke betina? Kalau dia jawab jantan, kita kata ikan ni betina. Kalau dia jawab betina, kita kata ikan ni jantan. Jadi dia kalah, dia pulang. Itu pemikiran isteri dia. Panggillah laki-laki tersebut. Dia kata ikan jantan ke betina. Dan beritahu dah syaratnya, kalau kalah, salah jawab, pulang balik duit. Dia kata, tuanku, ikan ni jantan pun bukan, betina pun bukan. Makna rancangan isteri dia supaya nak pulangkan balik dengan jantan betina. Rupanya dia cerdik. Laki-laki ni cerdik. Dia kata, tuanku, ikan jantan pun bukan, betina pun bukan. Ini ikan hunsa, kata dia. Nak ponda punya ikan ni. Raja cukup gembira dengan jawapan tadi. Cerdik, rakyat aku ni cerdik. Dia suka zaman dulu rakyat cerdik. Lain hari ni. Bila berlaku demikian, suka sangat raja. Lalu raja kata, pergilah tambah lagi 4,000 lagi. Dapat dia 8,000. Sebab cerdik. Kerana kes cerdik. Akhirnya dia pun ambil lah duit. 2 guni, nak bawa balik. Tengah dalam berjalan-jalan tu, tiba-tiba guni tu ada bocor sedikit. Jatuh duit. Duit tersebut, duit silit. Sekeping je. Lalu bila jatuh tu duit, dia letak guni. Dua-dua guni letak, ambil balik duit tersebut. Lalu diisi ke dalam guni. Jadi dia diperhatikan oleh isteri. Isteri raja. Dia kata, tengok. Tengok tu. Tamaknya dia. Dia dah ada 2 guni dah. Jatuh duit sekeping pun sanggup letakkan 2 guni. Semata-mata nak ambil sekeping tu. Tengok tamak. Jadi orang tamak ni jangan benar ke ada dalam masyarakat. Lalu isteri kata, kena ambil balik lah ni. Kita ambil balik semula. Lalu panggil. Nak tanya ni. Pasal apa kamu ambil sedangkan dapat 2 guni dah. Lalu laki-laki jawab. Dia kata, tuanku, saya bukan tamak. Saya tidak tamak. Tetapi oleh kerana pada duit tersebut ada gambar tuanku. Ada nama tuanku. Kalau saya tak ambil nanti orang pijak. Jadi sebab jadi pijak kepada raja ni kerana saya duit jatuh tersebut. Jadi saya tak berani. Nak biarkan duit tu dipijak. Boleh jadi akan hilanglah kemuliaan tuanku. Jadi saya ambil. Lalu saya letak balik dalam guni. Jadi raja berhati sungguh dengan jawapan ni. Kata tambah lagi 4,000. Dapat 12,000 balik. Keluar dapat 12,000. Ini nak ceritakan cerdik. Rakyat cerdik, raja suka. Zaman dulu. Zaman ni memang kadang-kadang tak suka. Cerdik sangat ni. Kemudian juga zaman tu lihat. Bagaimana Anushirwan. Seorang yang adil. Kerajaan yang adil. Yang di zaman dia inilah. Yang berlaku dalam kitab tafsir dia disebut. Berkenaan bila dia ni memburu. Dia berburu. Sehingga dia tersesat kepada suatu kebun limau. Akhir bertemu dengan penjaga ataupun orang yang memiliki kebun tersebut. Lalu dihidangkan limau ni. Orang tu tak kenal dia ni raja. Dia rasa manis sungguh limau, luar biasa. Lalu dalam hati dia kata, lepas pada ni kena kita rampah lah. Tanah ini kita rampah dengan pokok-pokok ni sekali sebab pokok luar biasa manisnya. Lalu dibawa limau seterusnya, rasa masam pula. Jadi orang tu tanya, mengapa yang pertama manis? Dia kata, mungkinlah. Mungkin yang pertama manis, dia kata raja ni baik. Dan mungkin yang masak ini, kerana raja mungkin dia ada niat yang lain. Niat nak buat jahat dan seumpamanya. Dia tak tahu hak tu raja. Tapi nak beritahu bahawa, mungkin ada kaitan sesuatu itu dengan pemerintahan. Kalau zaman Umar bin Abdul Aziz, serigala boleh berkawan. Boleh berkawan, serigala boleh berkawan dengan kambing. Sehingga orang bertanya, mengapa serigala dengan kambing ni boleh berkawan? Penggembala kambing boleh jadi, dia kata, pemimpin kita ni baik dengan Allah SWT. Allah Ta'ala baikkan kambing dengan serigala ni. Makna sebab itu dia ada kepimpinan ini, kadang-kalanya dia mencetuskan kepada apa yang berlaku pada rakyat. Maknanya kalau banyak sangat mencuri, merampak ni, kena fikirlah boleh jadi. Banyak juga perompak-perompak ya.
Yang duduk di sebelah atas sana. Jadi dengan begitulah keadaan yang berlaku kepada Anusyirwan. Sehinggalah dia menarik balik niat dia nak merampah tadi, kemudian makan kali yang ketiga rasa manis pula. Nak ceritakan ini disebut dalam kitab-kitab tafsir. Baik, siapa yang tidak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Tuhannya, mudahlah dia dikuasai oleh penipu, mudahlah dia ditipu, kemudian mudah disihir. Sihir pun mudah juga. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kepada kita dengan ayat-ayat ruqyah, ayat yang memelihara diri daripada disihir. Termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan memakan kurma ujwah. Kurma ujwah ni kurma Nabi lah. Siapa yang pagi-pagi makan 7 biji kurma ujwah, maka dia payah ataupun dia terselamat daripada disihir. Sebab itu kurma mahal, beratus-ratus harganya sekilo. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah kena sihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Sehingga kan Nabi tak sedar apa yang dia buat kerana dia disihir. Sihir ini terlalu kuat, dalam tafsir menyebut air telaga itu menjadi merah seperti mana air inai. Kerana kuatnya sihir Yahudi ini. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat duduk di kepala Nabi dan duduk di kaki Nabi. Lalu yang berada di kaki bertanya, mengapakah laki-laki ini? Malaikat. Dia kata matbub, dia ni telah disihir. Siapa yang menyihir dia? Dia bertanya sama-sama dia. Dia kata Labib bin A'sam, seorang Yahudi. Maknanya Yahudi ni jahat. Yahudi ini umat yang jahat. 2 kali peristiwa nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu dalam peperangan Khaybar dengan memberi Nabi makan daging kambing yang beracun. Kemudian sebelum daripada itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi mengambil diat daripada Yahudi Bani Qainuqa, tak silapnya, mereka telah pun mencadang untuk menjatuhkan batu penggiling. Batu penggiling nak dijatuhkan di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuklah sihir ini yang berlaku kepada Nabi. Kemudian ditanya, bagaimana dia sihir Nabi? Dia kata bimustin, dengan sikat, dengan gigi sikat dan juga dengan rambut Nabi. Sebab itu rambut juga sebahagian daripada peralatan yang boleh orang sihir. Sebab itu rambut ni kena jaga molek. Dia boleh disihir. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Maka dengan sebab itu ditanya lagi, di mana? Dia kata di sebuah telaga. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan sahabat pergi timba telaga tersebut, dan dalam telaga tersebut bila air dah kering ada batu. Dan diangkat batu, rupanya bawah batu ni lah alat sihir ni. Rambut Nabi, kemudian ada pelepah tamar, kemudian adalah sikat-sikat sedikit diikat di situ. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini di antara amalan juga sebahagian pendinding daripada benda-benda sihir ni. Sebab itu dia ada sebelah ayat situ, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada simpulan pada alat sihir itu dengan 11 simpulan. Jadi dibaca Qul a'udzu birabbil falaq, dia terbuka satu-satu sampai 11, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selamatlah daripada disihir. Ini yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuklah dia kata, kalaulah manusia tidak mengenali Rasul, maka mudahlah dia dikuasai oleh diktator. Apakah dia makna diktator? Diktator ni maknanya orang yang zalim, yang tiada, yang meletakkan bahawa hukuman itu atas dia. Seperti mana Fir'aun, dia kata, apa yang aku pandang baik, baiklah. Tak ada orang boleh bangkang. Ini di antara diktator yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Al-Quran kisahnya. Tetapi dalam cerdik dia itu juga, zalimnya cerdik dia itu, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia bermimpi kerajaannya akan dimusnahkan oleh Bani Israel, dia buat akta dan juga undang-undang supaya mana-mana anak laki-laki yang lahir maka disembelih.
Wa iznajjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Allah Ta'ala cerita dalam surah Baqarah. Dan ingatlah Bani Israel. Bani Israel kena ingat. Ketika kami selamatkan kamu daripada Fir'aun. Kerana Fir'aun buat akta yuzabbihuna abna'ahum. Yuzabbihuna abna'akum. Disembelih anak-anak laki-laki disembelih. Sehingga kan ada menyata dalam kitab-kitab tafsir hampir kepada puluh ribu lah Bani Israel disembelih yang laki-laki ni. Kebetulan Bani Israel ni hamba. Zaman Fir'aun jadi hamba. Jadi adalah menteri-menteri Fir'aun ni kata kalau kita sembelih begini, tak ada lah orang laki-laki ni sah. Yang kerja nak bertani siapa, yang kerja buat bangunan siapa, tak ada orang. Akhirnya Fir'aun kata, okeylah kita buat begini. Satu tahun sembelih, satu tahun tak sembelih. Selang-selang sembelih, setahun ni sembelih, tahun depan tak sembelih. Kemudian tahun satu lagi sembelih, begitu. Dia suruh selang-selang sehari, sehinggalah Allah SWT melahirkan Nabi Harun AS pada tahun yang tidak kena sembelih. Nabi Harun lahir pada tahun yang tidak kena sembelih. Nabi Musa AS dia lahir pada tahun ke-9. Menjadikan susah hati ibunya. Tapi Allah SWT punya perancangan. Perancangan sehinggalah diarahkan, diilhamkan kepada ibunya supaya meletakkan di dalam Nabi Musa AS dan bekas dicampakkan dalam sungai Nil. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran dalam keadaan ibunya begitu susah hati, sesak. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala ilhamkan begini, dia buat. Kemudian dia hantar pula kakak. Kakak Nabi Musa ni besar juga dah. Kakaknya, dia suruh perhatikan, tengok jalan. Berjalan dalam keadaan bukan tengok supaya awak adik balik tak. Sebab tak tahu je. Tapi melihat di mana perginya adik dia ni. Sehinggalah Allah Ta'ala bawa masuk ke dalam kawasan istana Fir'aun. Kemudian di sana juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, campakkan pula isteri Fir'aun ni, Asiyah yang beriman ni, dia tak ada anak. Nampak anak yang comel, lalu diambil. Fir'aun nak membunuh, tetapi dalam masa yang sama ini perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sampai di istana, anak ni menangis. Anak ni baru lahir. Dia biasa minum susu siapa je. Tetapi ni kuasa Allah SWT. Nabi Musa tak terima semua susu. Dia tak akan minum. Walaupun menangis, susah hati. Zaman tu dumek tak ada, apa tak ada lagi. Dia berhajatkan susu manusia juga. Tapi kalau ikut kepala kita, akal kita, budak ni sumbat lah, isilah apa-apa dia akan minum. Tapi tak, ini Allah Ta'ala punya kuasa. Sehinggalah kakak dia ni, kakak Nabi Musa ni, yang hadir pada waktu itu, dia kata, bila dah panggil beberapa orang tukang susu, maka Nabi Musa ni tak minum susu. Dia kata, aku nak tunjukkan kepada kamu, wahai Fir'aun, ada rumah yang boleh menjaga anak. Lalu dia dipanggil. Datanglah ibu, dan ibu ni lah akhirnya dia menyusu dengan ibunya. Menjadikan ibunya yang susah hati akhirnya hari ini menjadi pengasuh dalam istana. Ini Allah Ta'ala punya kuasa dan boleh bawa balik ke rumah. Begitulah keadaannya. Akhirnya jadi seperti biasalah. Tapi ini perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ceritakan bahawa orang yang Fir'aun bermimpi bahawa akan menjatuhkan kerajaannya, rupa-rupanya dia sendiri yang mula. Dia sendiri yang didik. Sebab itulah apabila Nabi Musa AS pergi berdakwah, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu, wahai Musa dan juga Harun, berdakwah kepada Fir'aun. Allah Ta'ala kata, dia ni tagha. Dia ni taghut. Dia ni karat biru dah. Dah beritahu dah. Jenisnya orang ni pasal mana Fir'aun ni. Allah Ta'ala dah beritahu. Tapi Allah Ta'ala kata, fakula. Katakanlah kepada dia dengan perkataan yang baik. Sebab dia ni pak angkat kamu. Orang yang pernah didik kamu. Sebab itu bila Nabi Musa AS mengajak Fir'aun supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Musa tidak iktiraf yang dia ni sebagai Tuhan, walaupun Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la.
Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Dan Quran diceritakan bagaimana Firaun mengungkit. Dia ungkit apa yang diberi kepada Nabi Musa alaihissalam. Alam nurabbika fina walida. Bukankah kami telah didik kamu? Kami jaga kamu, asuh kamu ketika mana kamu kecil. Walabista fi umurika sinin, dan kamu lama duduk dalam istana aku ni. Maknanya Firaun ni dia ungkit juga apa hak dia beri. Bukankah biasa suar aku beri? Bukankah dulu kerja dapat? Bukankah gini bagai-bagai? Dia akan ungkit. Inilah juga yang berlaku pada hari ini. Bila menentang, maka ungkitan itu akan berlaku. Seperti mana Firaun yang ungkit balik apa yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini kisah. Sebab itulah Al-Quran ini bila dibawa dalam zaman kita ni super je lebih kurang. Jadi tak ada benda. Kalau sebab itulah menguasai ilmu Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan. Nampak jalan cerita zaman dulu, super zaman kita hidup pada hari ini. Lebih kurang sama begitu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala suruh kita sentiasa berdampingi Al-Quran di antara tanda cinta dan kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah dengan Al-Quran. Sebab itu Al-Quran menyebut 18 kali innallaha yuhibbu, ada 18 kali dalam Al-Quran. Satu kali innallaha yuhibbut tawwabin, sekali dalam Quran ada. Sesungguhnya Allah Taala cinta dan kasih kepada orang-orang yang bertaubat, satu. Kemudian innallaha yuhibbus sabirin, sekali. Sesungguhnya Allah Taala suka dan cinta kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian innallaha yuhibbul mutawakkilin, dua kali. Dua kali Allah Taala suka kepada orang yang bertawakal. Tawakal ni maknanya membuat penggantungan diri kepada Allah setelah kita berusaha, setelah kita berilmu, yakin, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala menyebut innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala cinta dan kasih kepada orang-orang yang mutatahhirin, yakni orang yang mensucikan diri. Satu, ataupun orang yang suka kepada kesucian. Tak kiralah sama ada kesucian pada dirinya, pada pakaiannya, kalau nak sembahyang, pada tempatnya, pada hatinya. Ada dua kali dalam Al-Quran. Kemudian innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Taala suka dan kasih kepada orang-orang bertakwa. Ada tiga kali dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala suka kepada orang yang adil. Orang yang bila dia melakukan sesuatu dia tidak zalim. Ada tiga kali dalam Al-Quran. Kemudian innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Taala cinta dan kasih kepada orang-orang yang suka buat baik. Ihsan, muhsinin, orang yang buat baik, 5 kali dalam Al-Quran. Ada 5 kali Allah Taala ulangkan innallaha yuhibbul muhsinin, dan 1 kali Allah Taala sebut innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dalam surah Saf, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, cinta dan kasih kepada orang-orang yang berjuang, berperang di jalannya, safan, bersaf dengan erti kata bahawa tersusun rapi dan juga bersistematik. Seperti mana saf para malaikat. Yang disebut saf kamu sembahyang ni adalah saf para malaikat, dan dalam peperangan dan juga dalam perjuangan adanya nizam, ada peraturan dan juga adanya strategi. Ini juga di antara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Islam mengajar kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, bagaimana Nabi bersembunyi dalam gua. Kemudian 2 hari 3 hari keluar. Nabi berjalan mengikut jalan yang jauh, ikut jalan tepi pantai. Ini semua strategi yang boleh kita aplikasikan, yang kita contohi betapa dalam nak berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini adanya sistem, adanya nizam yang disebut oleh Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizam, kebenaran tanpa ada peraturan, tanpa ada nizam, tanpa bersistem, yaghlibuhul batil, akan dikalahkan oleh puak-puak yang batil, puak-puak musuh, dengan mereka menggunakan sistem, nizam, peraturan. Maka dengan sebab itu Islam ada peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitulah juga dia kata, orang yang tidak kenal kepada Rasul,
maka dia mudahlah dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Orang zalim boleh beli dia, orang zalim boleh memperkatik-katikkan dia, boleh upah dia dan seumpamanya. Jadi kesimpulannya dia kata kewajipan pertama manusia ialah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka manusia kena kenal Allah. Bagaimana nak kenal Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya Imam Syafi'i, dia kata nak kenal Allah Subhanahu wa taala ni lihat kepada ciptaan Allah. Daripada satu benda dia boleh jadi banyak benda. Ini kuasa Allah. Umpamanya dia kata daun tut, sejenis daun pokok. Dia ada buah tut. Dia kata dimakan oleh kambing. Kambing makan daun tersebut, maka jadi tai kambingnya. Daun tersebut dimakan oleh kijang, darah kijang akan jadi wangi. Daun tersebut dimakan oleh ulat sutera, maka ulat sutera itu akan mengeluarkan sutera yang cukup baik. Daripada sumber yang satu boleh jadi begini, boleh jadi begini. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tidak mengenali Tuhannya hidup di dunia seperti binatang. Orang tak kenal Allah Taala boleh jadi hidupnya macam binatang. Binatang ni kerja makan lah. Makan minum. Jenis jalan-jalan cari makan ni binatang lah. Orang tak jalan-jalan cari makan, ada tujuan matlamat. Binatang tak ada. Dia jalan tepi projek buat jambatan pun dia bukan nak tengok jambatan tu. Dia kira nak makan je. Boleh makan sudah. Jadi dengan sebab itulah orang yang tidak mengenali Tuhannya hidup di dunia seperti binatang. Tidak mengetahui tujuan hidupnya, melakukan kerosakan di dunia dan tidak mengetahui apakah amalan soleh yang dapat meraih redha penciptanya. Dia akan meninggalkan dunia sedangkan dia tidak mengetahui kenapakah dia datang ke dunia. Tak tahu apa tujuan matlamat dia datang ke atas dunia ini. Orang yang tidak mengenali Tuhannya akan diharamkan daripada mendapat keredaan Tuhannya dan nikmat syurga, serta mengundang dirinya kepada azab neraka jahanam. Dia juga akan diharamkan daripada mendapat bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kena tahu. Kena tahu. Jadi manusia yang tahu. Yang bijak yang tahu. Tengok cerita bagaimana orang Arab Badui. Orang Arab Badui datang kepada seorang laki-laki. Kebetulan orang laki-laki tu ada buah tin depan dia. Dia kenal dah laki-laki Badui ni kalau datang memang nak makan buah tin dia. Jadi bila laki-laki Badui ni datang, daripada jauh nampak dah, dia pun ambil serban tutup buah tin. Bila tutup buah tin, laki-laki Badui tahu juga itu buah tin. Jadi berduduk depan. Buah tin tu tutup. Lalu laki-laki ni mula pertanyaan dia. Dia kata, "Erti ke ngaji Quran?" Ngaji Quran? Dia kata, "Erti ngaji Quran." Cuba baca sikit Quran, saya nak dengar. Lalu dia baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zaitun wa turi sinin. Dia kata dia. Waz-zaitun wa turi sinin. Jadi laki-laki ni tegur dia. Ya ke macam ni? Mana watinnya? Dia sepatut watin dulu. Watin ni waz-zaitun. Dia baca waz-zaitun wa turi sinin. Dia kata watin tu hadapan kamu. Hak tutup dengan serban tu. Situ dia. Watin situ. Dia tanya mana watinnya? Watin hak tu bawah serban tu lah. Sebab tu watin ni waz-zaitun situ. Tapi dia cerdik. Dia baca waz-zaitun terus. Waz-zaitun wa turi sinin. Lalu dia tanya mana watinnya? Tu bawah serban kamu tu ada watin situ. Baik. Ini di antara. Jadi oleh kerana itu, orang yang tidak mengenali Tuhan akan diharamkan daripada mendapat keredaan Tuhan dan nikmat syurga serta mengundang dirinya kepada azab neraka jahanam. Dia juga akan diharamkan daripada mendapat bantuan dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenali Rasul Allah, yang tidak mengenali Rasulullah yang diutuskan kepadanya diharamkan daripada mendapat nikmat hidayah ilahi di dunia dan merasai nikmat syurga di akhirat. Kemudian orang yang tidak mengenali Rasul utusan Tuhannya akan mudah dikuasai oleh ahli sihir, para penipu, orang zalim dan sebagainya. Jadi dengan sebab itulah kita bangga dengan Islam. Mesti rasa bangga dengan Islam. Dan bangga dengan Islam tak jadi masalah. Tak dosa bangga dengan Islam ni. Ini di antara kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan riak. Jangan riak. Riak tu alih tu. Tetapi berbangga dengan Islam tak jadi masalah. Kerana Islam agama yang memang agama yang benar, kita alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 100,000. Di antara sahabat yang terakhir sekali wafat Abu Tufail namanya.
Abu Tufail yang namanya Amir bin Wathilah Al-Laitsi, yang sempat hidup dengan Nabi 8 tahun saja. 8 tahun saja hidup dengan Nabi dan wafat di Mekah pada tahun 102 Hijrah, di antara sahabat Nabi yang terakhir sekali wafat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Daripada zaman Nabi, Nabi mula hijrah 1 Hijrah, dia wafat pada tahun 102 Hijrah. Sempat hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sahabat yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sempat tarbiyah. Ini di antara kepentingan tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghasilkan sahabat-sahabat manusia yang begitu hebat. Ya, dalam Islam ini, sebab itu Imam Hasan Al-Banna menyatakan bahawa kemenangan Nabi dan juga para sahabat kerana ta'assubnya mereka. Ta'assubnya mereka kepada Islam. Tak apa ta'assub kepada Islam, tak apa. Ta'assub ni arti kata bahawa mereka bekerja sungguh-sungguh untuk Islam ini. Tak kira apa sahaja yang melanda, apa sahaja yang menghalang mereka, mereka tidak indahkan. Jadilah manusia yang bangga dengan Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemuliaan Islam yang disebut oleh Sayyidina Umar ketika menerima kunci daripada pemimpin Kristian, Nasara. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang mulia kerana Islam. Faman ibtughiyal izzah, kalau kita cari kemuliaan yang lain daripada Islam, adzallanallah, maka Allah Taala akan hinakan kita. Jadi dengan sebab itulah menjadi manusia yang bangga dengan Islam. Tidak riak seperti mana orang Arab Badui, cerita Badui je hari ini. Arab Badui yang sembahyang. Dia sembahyang Arab Badui ni, tiba-tiba orang sebelah puji. Bagus Arab, dalam Arab Badui ni, ni bagus sekali ni. Dia sembahyang ni. Dia sembahyang tak pernah tak sembahyang, dia sembahyang. Dia berhenti sembahyang. Dalam masa yang sama aku puasa juga, kata jangan lupa dengan puji puasa. Jadi dengan sebab itu, jadilah manusia yang sentiasa ikhlas berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala tak tanya kita menang banyak mana, tetapi Allah Taala tanya keikhlasan kita kerana menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin. Tidak mereka diperintahkan melainkan mereka ikhlas dengan agama. Ini di antara yang menjadi kunci kepada kejayaan-kejayaan mereka adalah kerana ikhlasnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukuplah sekali ini. Insya-Allah nanti kita akan sambung berkenaan dengan kepentingan beriman kepada malaikat dan juga kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuklah Al-Quran ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.